Okey, Assalamualaikum semua. So hari ini kita akan belajar satu lagi topik baru dalam mata pelajaran ASK, Asas Sains Komputer. So tajuk hari ini ialah ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, sekarang jom kita cuba lihat contoh bagi situasi yang pertama, iaitu syarikat pembungkusan. Okey, contoh ni pelajar-pelajar boleh lihat pada muka surat 13 dan juga pada muka surat 14 dalam buku teks Asas Sains Komputer. Okey. So yang pertama, di sini dinyatakan anda ialah seorang penyedia di sebuah syarikat pembungkusan. Okey. Jadi masalahnya ialah terdapat 10 bungkusan. Dekat sini ada 10 bungkusan, di mana setiap bungkusan ni kamu kena letak dalam 4 buah kotak yang berlainan. Okey. Iaitu kita namakan sebagai kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Okey. Jadi untuk masukkan bungkusan ni, kita diberi juga bahawa kotak ni mempunyai ketinggian 200 cm. Jadi bungkusan yang nak dimasukkan ke dalam kotak mestilah tak lebih daripada 200 cm. Okey. Dan mari kita cuba untuk menyelesaikan soalan ni. Okey, so yang pertama, kita ada bungkusan ni. Kita ada 10 semua. Yang paling tinggi ialah 100, 20, lepas tu 110, 100 dan seterusnya. Okey. So yang pertama kita akan buat dengan bungkusan yang paling tinggi 120. Okey. 120 kita masukkan ke dalam A. Okey. Kita mesti mula daripada A, lepas tu kalau A dah penuh, B, C dan seterusnya D. Okey. Kemudian kita terus kepada kotak yang pertama sudah. Bungkusan yang pertama sudah. Jadi kita terus kepada bungkusan yang kedua, 110. 110 ni kalau kita lihat pada kotak A, kita tak boleh masukkan dalam kotak A sebab 110 campur yang dah ada tadi 120 dah jadi 230. Jadi kita kena masukkan dalam kotak B. Okey. Seterusnya kita lihat pada bungkusan yang tinggi dia 100. Okey. So 100 boleh masuk dalam A? Tak boleh. Boleh masuk dalam B? Tak boleh. Jadi kita kena masukkan dia dalam C. Okey. Ini kotak 100 kita masuk dalam C. Okey, yang seterusnya bungkusan yang ke nilai dia adalah 90. Okey. 90. Boleh tak masuk dalam A? Tak boleh, dah jadi lebih. Boleh masuk dalam B? Dalam B boleh. Okey. Sebab bila 90 campur dengan 110 kita akan dapat 200. So 90 kita letak dalam B. Okey. Seterusnya kita lihat kepada kotak, kita lihat pada bungkusan bungkusan yang ke 80. 80. Okey, kat mana kita nak letak? Okey, kita boleh masuk dalam kotak A sebab 80 campur dengan 120 dapat 200. So untuk kotak 80, untuk bungkusan 80 ni kita masukkan dalam A. Okey. So kita lihat yang seterusnya. Okey, selepas 80 kita ada 70. Bungkusan 70. Okey, bungkusan 70. Kita lihat di sini bungkusan 70. Okey, A dengan B dah penuh. Jadi kita boleh letak pada C kalau muat lah. Okey, C muat. Jangan terus pada D. Kita mesti ikut urutan, utamakan C dulu jika muat. Jadi kita masukkan dalam C70.
Okey. Okey. Kita lihat nombor yang seterusnya selepas 70. Kita ada 60. Okey. 60. Okey, kita lihat yang ni Okey, 60. Boleh masuk dalam C? Tak boleh. Jadi 60 kita kena letak dalam D. Okey. So 60 kita letak dalam D. Okey. Kita lihat lagi nombor yang seterusnya, iaitu nombor 50. Lepas tu ada 50. Lepas tu ada 30. Okey. So tadi kita dah letak 60. Okey. So mana kita nak letak 50? Pada C tak boleh. Jadi kita akan masuk pada D. Okey. Kita akan masukkan pada D 50. Okey. 50 yang pertama. Kemudian ada lagi 50 kedua. Boleh masuk dalam C? Tak boleh. So kita masuk dalam D. Okey, kita masuk dalam D 50. Dan last sekali kita ada 30. Okey, 30 kita nak letak kat mana yang paling sesuai? Okey, kalau pada C muat tak? Okey, muat. Okey. Sebab 30 campur 70 100. 100 tambah 100 200. So muat. Jadi kita masukkan dalam C. Okey. Jadi ini adalah jawapannya. Kita dah susun semua kotak. Sampai semua bukusan kita dah susun dalam 4 buah kotak. Okey, itu jawapan untuk soalan atau situasi yang pertama. Okey, seterusnya kita akan lihat situasi yang kedua. Kali ini anda adalah seorang penyelia. Okey, penyelia syarikat pelancongan. Okey, syarikat telah menerima tempahan untuk membawa pelancong. Berapa jumlah pelancong tu? Kita ada 76 orang. Okey, di mana 76 orang ni terdiri daripada 10 kumpulan yang berbeza. Okey, jadi samalah seperti yang dalam jadual. Okey. Ada beberapa syarat di sini. Yang pertama, satu bas, okey, kita hanya boleh masuk 20 penumpang. Okey. Dan syarat yang kedua, ahli dia, setiap ahli dalam kumpulan tu mesti menaiki bas yang sama. Kita tak boleh pecah. Kumpulan satu ada naik bas 2, ada naik bas 3. Tak boleh. Kumpulan satu kena naik bas yang sama. Okey, jadi kita lihat soalan ni. Okey, cara dia sama macam tadi, iaitu kita susun mengikut yang paling tinggi, yang ni yang paling ramai dahulu. Okey, kita mulakan dengan yang paling ramai 12. Okey, 12, jadi satu bas A kita masukkan 12 orang kat sini. Okey, kemudian kita ada 11. Okey. So muat tak 11 nak masuk dalam bas A? Tak muat sebab 11 campur dengan tadi 12 dah jadi 23. Jadi kita kena masukkan yang 11 orang ni dalam bas B. Okey. Lepas tu kita tengok pula 10 orang. 10 orang nak masuk dalam bas A? Tak muat. 10 orang nak masuk dalam bas B? Tak muat juga. Sebab 10 campur 11 dah jadi 21. Okey, satu bas hanya boleh memuatkan 20 orang. So 10 orang tadi kita masukkan dalam bas C. Okey, seterusnya kita ada 9 orang. Okey, 9 orang boleh masuk dalam A tak? Okey, A tadi ada 12. Okey, tak boleh. Okey, boleh masuk tak? 9 dalam B. Okey, B tadi ada 11. Boleh 11 campur dengan 9 dia akan jadi 20. Jadi ni masuklah dalam bas B. Okey, 9 orang tadi masuk dalam bas B. Okey, seterusnya kita lihat 8 orang. 8 orang boleh masuk dalam bas A. Tadi 12 campur dengan 8 dia akan jadi
20. Jadi kita boleh masukkan 8 orang ni tadi dalam bas A. Okey. Terusnya lepas 8 kita ada 7. Okey. 7. Okey, 7. 7 A dah tak boleh, A dah penuh. Okey, B pun dah penuh. C boleh masuk tak 7 orang? C, okey, kalau kita lihat yang tadi C ada 10. Okey, boleh tambah lagi 7. Jadi 7 orang tu masuk dalam bas C. Okey, kita lihat yang seterusnya. Selepas 7 kita ada 6. Okey, 6 muat tak masuk dalam bas C? Tak muat. Dalam bas C cuma ada 3 orang je lagi kosong. Jadi 6 ni kita kena masuk dalam bas yang baru, iaitu bas D. Okey. Terus seterusnya, selepas 6 kita ada 5. 5 boleh masuk dalam C? Tak boleh. 5 boleh masuk dalam D? Boleh, banyak lagi kosong tu. Jadi 5 orang ni masuk dalam D. Okey, seterusnya lepas 5 kita ada nombor 5 dah. Okey, nombor 3. Okey, 5 ada 2 sebenarnya. Okey, lagi satu 5 kita boleh masukkan dalam bas D. D ni banyak lagi kosong. Jadi lagi satu 5 kita masuk ke sini. 5 juga. Dan last sekali 3 kita ada pilihan. Okey, dalam bas D kita ada 4 kosong. Tengok yang C tadi. Dalam C tadi dia 3 kosong. Cantik, ada 3. Jadi antara C dengan D kita utamakan bas C dulu. Jadi 3 orang kita masuk dalam bas C. Okey. Jadi semua ahli kumpulan tadi kita dah masuk ke dalam semua bas. Jadi itulah cara untuk kita selesaikan soalan situasi yang kedua, iaitu syarikat pelancongan. Okey, baiklah. Tadi kamu dah lihat 2 contoh pada 2 situasi yang berbeza tadi. Sekarang tibalah untuk kita buat latihan pengukuhan. Okey, kamu diminta membuat aktiviti berfikir 1.5 pada muka surat 16 buku teks. Jadi sebelum kamu cuba buat, cikgu akan terangkan sedikit tentang soalan ni. Jadi kamu adalah seorang pengurus majlis. Okey, majlis persembahan tarian. Okey. So di sini kita ada beberapa kumpulan, okey. Kumpulan tarian iaitu pertama Inang, Zapin, Naga, Bharatanatyam, Sumazau, Ngajat, Daling-daling. Okey. Jadi ada 7 kumpulan tarian. Dan yang di bawah ni adalah dia punya bilangan ahlinya. Okey, jadi tugas kamu ialah disedia 4 buah meja. Okey, kamu kena letak semua ahli ni pada 4 buah meja tersebut. Jadi ada syarat dia, iaitu setiap meja mestilah tak lebih daripada 10 orang. Okey. Dan syarat yang kedua, setiap kumpulan mestilah di meja yang sama. Okey. So untuk selesaikan soalan ni, kamu diminta salin semula soalan ni dan buat jawapan. So untuk selesaikan soalan ni, kamu kena buat yang pertama, kena ada petunjuk. Okey, tambah lagi satu kolom bawah jadual ni, petunjuk. Okey, petunjuk dia di mana kamu wakilkan kumpulan ni dengan suatu simbol. Kita guna ABC lah, senang. Okey, A, B, C, D, E, F, G. Okey. Jadi macam ni kita nak buat. Okey, contoh dia ialah kamu ada 4 buah
meja. 1 meja, 2 meja, 3 meja, 4 meja. Okey, 4 meja. So bagi 4 meja ni, okey, kamu kena mulakan daripada yang paling tinggi lah halinya, tarian inang. Okey, inang kita ada 8. Okey, ada 8 untuk tarian inang. Okey, kita buat tarian inang 8. Jadi diwakilkan dengan huruf A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selesai tarian inang. Okey, kita buat tarian zapin. Okey, tarian zapin tak boleh letak meja 1. Jadi tarian zapin ni kita letak pada meja yang kedua. Okey, so wakil dengan B. Okey, jumlah dia 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dah selesai tarian inang, tarian zapin, dan begitulah seterusnya untuk kamu selesaikan. Okey, so sila buat dalam buku tulis atas sains komputer.